Kalau nak ikutkan di bawah akta lompat parti tu, 10 tu dah tak boleh pakai. Tak relevan lah. Tak relevan dah. Tuanku dah boleh bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tetapi dia nak cuba bersifat adil. Ya. Tan Sri Muhyiddin pula, tu yang dia submit satu hari awal. Bila dia submit satu hari awal, tuanku dah tengok dah senarai dia tu dan mendapati daripada 115 tu ada 10 daripadanya datang daripada BN. Maknanya mereka membeli SD daripada orang BN. Mereka dapat SD individu yang tak boleh pakai juga. Itu sebab dia cakap dengan Tan Sri Muhyiddin bahawa dia pun tak cukup numbers. Tuanku cuba nak ambil jalan tengah supaya dua buah parti besar ni yang menang paling banyak kursi, 182, 173, kamu bergabunglah, berpakatlah. Tetapi Tan Sri Muhyiddin tolak, Datuk Seri Anwar terima. Jadi apa pilihan yang tuanku ada? Bila kamu dah tolak, maka dia terpaksa panggil pihak yang ketiga menang kursi paling banyak, iaitu Barisan Nasional. Bila diminta barisan untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan, barisan bersetuju. Datuk Zahid menandatangani bersetuju bagi pihak Barisan Nasional. Kemudian nak bagi kukuh lagi, baginda tuanku memanggil GPS. Kan? Dan GPS pun bersetuju. Maka dah ada sebuah kerajaan yang kuat. Kemudian barulah warisan masuk, KDM masuk, GRS masuk, dan lain-lain. Tapi Lokman, saya tengok dari sudut ke arah nak pembentukan kerajaan perpaduan ini. Ya betul lah, hari pertama parti-parti, ketua-ketua parti, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional telah mempersembahkan numbersnya, dan memang tidak ada satu pun kerajaan yang boleh membentuk kerajaan, tak ada satu parti yang boleh membentuk kerajaan. Jadi ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim menandatangani dan bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan Tan Sri Muhyiddin dia menandatangani tapi tidak bersetuju. Dan waktu itu saya difahamkan Yang Tuan Agong dia hasrat dia adalah untuk penggabungan dua, PN dan juga PH. Tetapi Tan Sri Muhyiddin ni terlebih dahulu bersama dengan Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Syekh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Hadi Awang ni telah meninggalkan perkarang istana begitu saja. Dan dilihat tindakan itu sangat biadab. Bagi saya itu sangat biadab. Wartawan pun dia tak berhenti dan terus dia buat satu kenyataan yang sangat agresif di rumah yang betul-betul saya ingat biadab. Okey, dari segi tata kelolanya, dari segi tertibnya, saya lihat di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia sangat patuh kepada satu apa yang disarankan oleh tuanku. Dan kemudian perjalanan cerita ni menarik ni, penggabungan kita ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni terlebih dahulu dan kita nampak dengan begitu tertib berjumpa dengan Presiden UMNO, Presiden Pengerusi Barisan Nasional. Saya nampak di situ itu adalah satu tata kelola, cara. Dia tak mencuri ahli. Yes, dia berbincang nak bina anak orang kan. So kita jumpa berdepan. Betul. Tapi Tan Sri Muhyiddin dia umumkan. Pergilah jumpa dengan mak bapak dulu. Yes. Jumpalah dengan presiden parti dulu. Yes. Betul tak? Betul. Dah berbincang. Dan benda tu sangat menarik. Saya pun rasa macam wow, ini the best lah kalau Tan Sri Muhyiddin tidak ada sebarang perbincangan. Saya cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Perdana Menteri ini salah satu sebabnya kerana Tan Sri Muhyiddin. Adalah dia kurang ajar kat tuanku, dia kurang ajar kat kita juga. Dia curi kita punya MP. Okey, ni soalan saya ingat yang last kali agak soalan terakhir ni. Yang daripada neutral. Saya ambil daripada YouTube. Nak tanya juga, sekiranya Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, apa jaminan beliau tidak guna kuasanya untuk pengaruhi kes beliau? Boleh bagi sedikit pandangan Saudara Z dan Saudara Lokman. Okey, ini nak beritahu dengan sahabat kita. Datuk Seri Zahid sudah pun didakwa di mahkamah dan kes beliau 47 kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ni tidak melibatkan polis. Tidak melibatkan polis. Jadi saya yakin kalau Datuk Seri Zahid diberikan mandat untuk menjadi menteri. Dia cakap apa tadi? Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri dia jaga polis. Dia tak jaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey. Pendakwaan dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang melibatkan DPP daripada Jabatan Peguam Negara.
Suruhanjaya Pencegah Rasuah adalah sebuah badan bebas. Betul. Jabatan Peguam Negara pun bukan tertakluk di bawah Timbalan Perdana Menteri. Kan badan kehakiman pun sama juga. Kan? Tidak ada kena-mengena juga dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi tak ada sebab lah dia boleh menyalahgunakan kuasa dia. Dan saya berpandukan daripada kenyataan Datuk Seri Ibrahim sendiri, satu bentuk jaminan yang saya ulang lagi sekali, bahawa beliau membuat satu jaminan tidak akan campur tangan dalam urusan mahkamah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Zahid Hamidi ni, Datuk Seri Zahid Hamidi ni ialah memang sedang berdepan dengan kes mahkamah. Tetapi belum lagi diputuskan bersalah. Tidak adil untuk kita menilai di situ, sebab di Sabah yang mana ketua menterinya saya sebut tadi daripada Parti Bersatu lah kan, Haji Ji, timbalan ketua menterinya adalah Bung Mukhtar yang turut berdepan dengan situasi yang sama dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ni, tidak pula dipertikaikan oleh mereka. Dia kes dia sama. Dan di Sabah stabil. Saya sebut lagi sekali, di Sabah stabil politiknya, walaupun yang menjadi nombor 2 di negeri Sabah tu, dia pun turut berada dalam kluster mahkamah. Dan sebab apa? Sebab dia adalah pengerusi Barisan Nasional Sabah kan. Jadi itulah yang kunci kestabilan. Soal hukuman, saya pun ambil masa untuk saya hadam berkenaan tentang ini. Saya pun tak berpuas hati juga, saya pun tak setuju juga. Tapi bila kita lepas bincang tu, saya balik bila kita berjumpa di PWTC tu di sana, dan saya balik tu saya fikir, betul lah kalau pilih orang lain tak stabil, ini stabil. Dan betul, Zahid Hamidi ni belum bersalah lagi. Dan kalau nanti dia bersalah, tak apalah, biarlah. Kalau dia didapati bersalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tukar bila masa. Ya, betul. Bukan setakat kalau dia didapati bersalah. Kalau misalnya Datuk Seri Zahid tidak berjaya mengekalkan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh buat rombakan kabinet. So jangan bimbang. Ini benda yang kita tak perlu bimbang. Yang paling penting sekarang ni kita fikir macam mana kita boleh wujudkan sebuah kerajaan yang stabil hari ni. Kita kena cepat form government ni, form kabinet ni, supaya kita boleh teruskan kerja-kerja berhadapan dengan masalah banjir kita ni, untuk berhadapan dengan shortage of food tahun depan, dengan masalah stagflation yang bakal berlaku menjelang pertengahan tahun depan, berhadapan dengan krisis kenaikan harga barang, kan? Dan alhamdulillah nampaknya respon sangat baik. Mata wang kita dah mengukur daripada RM4.75 sekarang ni RM4.40 sen. Dan saya yakin ini juga akan membuat kita punya bursa saham Kuala Lumpur melonjak. Indeksnya akan lebih mengukuh. Dan dengan ucapan-ucapan positif yang diterima daripada ketua-ketua negara, 42 buah negara ini menunjukkan bahawa potensi untuk kita mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran kita, dengan negara-negara lain, hubungan ini dapat dipulihkan. Contohnya hubungan yang dah dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan India, hubungan yang dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan China. Ini saya yakin hubungan yang dirosakkan oleh Tun Dr. Mahathir dengan Amerika, ini saya yakin semuanya akan kembali pulih. Dapat dipulihkan. Ini dapat dipulihkan. So saya nampaklah FDI kita pun insya-Allah akan masuk. Dan kalau dulu mungkin kita ditinggal jauh oleh Indonesia, saya nampak kemungkinan besar selain daripada Indonesia hari ini, pelabur mempunyai sebab yang kukuh untuk melabur di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, insya-Allah, dan negara-negara macam Vietnam, Filipina dan yang lain-lain. Dan saya juga monitor setiap hari saya akan monitor pergerakan bursa saham. Saya pernah menyebut bahawa bursa saham kita jatuh disebabkan oleh ketidakseimbangan politik, ketidakstabilan politik. Dan sewaktu Perikatan Nasional dia membuat kenyataan dia bakal membentuk kerajaan, kita punya saham tu jatuh. Saya dihentam teruk oleh penyokong-penyokong parti sana, dan tiba-tiba Astro Awani
secara live dia menyebut perkara yang sama, dia sendiri sebut, bukan saya sebut. Saya ambil video dia, saya letak dekat Twitter saya, inilah bukti yang mana kalau Perikatan Nasional berjaya bentuk kerajaan yang ada 49 buah kursi daripada PAS yang dilihat sebagai parti yang ekstrim, parti yang tidak sesuai diamalkan di dalam negara kita yang berbilang bangsa, agama dan budaya ini, maka akan menyebabkan saham kita jatuh. Dan hari ini ringgit Malaysia kita berada dalam keadaan yang baik sepanjang tempoh. Saya ingat sebelum ini pun tidak berlaku gaduh ni, mak dah tua ni apa semua ni kan. Saya teringat saya menonton satu drama Filipin ada satu rumah ni dia terbakar. Rumah di kampung, milik seorang ibu tua, tapi dia ada dua adik-beradik yang sering bergaduh. Rumah dia terbakar ni, adik-beradik masih gaduh ni, masih gaduh, akhir rumah tu terbakar. Jadi bila mak dia ni dengan tu bertongkat dilibas dua-dua ekor ni dilibas, tak hengat dalam scene tu. Dan bila dia sedar, dia tak sedar dia bergaduh, rumah dia terbakar. Dia sedar rumah terbakar, maka abang dan juga adik bertukus lumus, cari timba, cari air, siram, jiruh dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berjaya menyelamatkan rumah tersebut. Dan yang paling menariknya di akhir cerita itu, kedua-dua adik-beradik itu berdamai. Dan akhirnya mereka berjaya menyelesaikan kemelut yang selama ini yang menjadi penghalang di antara mereka itu. Itulah sebenarnya yang saya sangat terharu di atas apa yang berlaku pada hari ini. Mungkin inilah ketentuan takdir Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh memikirkan tentang soal negara.